Bismillahirrahmanirrahim wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir wa rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada malam ini. Saya mohon maaf terlewat sikit. InsyaAllah kita nak mulakan dengan membaca sebentar. Kita nak membaca ayat ke 24 hingga ayat yang ke 27. Ayat hingga ayat ke 28 insyaAllah. Ya Allah firman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Terjemahan sebentar. Okey, baik. Ayat 24 saya. Ayat 24. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau orang yang kufur ingkar. Dan sebutlah dengan lidah atau dengan hati akan nama Tuhanmu di dalam dan di luar sembahyang pada waktu pagi dan petang. Dan dengan apa keadaan pun, maka pada sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan dengan mengerjakan sembahyang, dan seboleh-bolehnya bertasbihlah memujinya dengan mengerjakan sembahyang tahajud pada sebahagian yang panjang dari waktu malam. Sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan, yakni tidak menghiraukan bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Baik. Kita tiba di penghujung Al-Insan. Di awal surah Al-Insan, Allah mula dengan cerita tentang manusia umumnya. Kemudian tentang satu kumpulan, kemudian dua bahagian manusia, dua kumpulan manusia, dan setelah itu tentang ibadullah ataupun al-abrar. Setelah selesai bercerita tentang itu, Allah menyebut tentang Al-Quran dan sabar. Bermula pada ayat 23, ia adalah konteksnya firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nak mengambil pelajarannya bersama-sama untuk diri kita. Kerana setiap orang yang diberikan padanya Al-Quran ini
perkara yang perlu diberi perhatian. Kita sebutkan sebelum ini dengan Al-Quran, apa yang diperlukan. Yang pertama sekali yang diperlukan ialah kesabaran. Perkara yang paling besar. Kenapa? Kesabaran disebutkan dalam kita nak mempelajarinya, untuk memahaminya, untuk mengamalkan serta nanti menyampaikan. Itu perlu kepada kesabaran yang semua perkara itu terkandung dalam Al-Quran. Dan itulah Allah letakkan selepas daripada perkataan fasbir itu adanya huruf li, kan? Fasbir kemudian ada li yang berada di sini. Kalau lihat pada terjemahan, oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu. Itu terjemahan biasa. Terjemahan berkata, maka bersabarlah. Kita ada fa kat depan itu, kan? Menunjukkan kepada pertama, penyambungan cerita. Siapa yang dapat Quran, memang selepas pada itu ceritanya adalah tentang sabar. Yang kedua, siapa yang diberikan Al-Quran, ini perkara yang dikena cepat-cepat buat, iaitulah bersabar. Dan kesabaran itu Allah letakkan pada huruf li sebagai satu bentuk tujuan. Menunjukkan cabaran yang paling besar adalah pada apa? Pada nak menerima ketetapan daripada Tuhan. Nak menerima ketetapan daripada Tuhan. Ketetapan kita lahir di dunia, ketetapan kita sebagai seorang Muslim, ketetapan kita dalam kehidupan kita secara umumnya. Ini Allah letakkan kita sebagai seorang ibu atau ayah, sebagai seorang anak, dan sebagai seorang kawan dan sebagainya, maka itu perlu kepada, Allah sebutkan khusus kesabaran pada setiap yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita semua. Kemudian pada ayat yang ke-25, so yang pertama Allah suruh sabar. Datang yang kedua, Allah sebutkan wazkur, maka sebutlah. Yang di sini sebutlah. So makna wazkur, sebut. Lain daripada itu maknanya ialah ingat. Sebut dan juga ingat. Ingat ini bukan ingatan yang jenis saya tak lupa, kan? Ingat saya tak lupa. Yang saya tak lupa tu ingat jugalah. Tapi perkataan wazkur ataupun uzkur ini, ia adalah bentuk peringatan yang mendalam. Dia bukan peringatan yang bukan ingatan yang biasa je lah, kan? Macam kita ingat apa-apa yang kita ingat lah umumnya, kan? Tapi ini peringatan yang mendalam, peringatan yang sangat kuat dalam diri seseorang. Dia macam kalau apa? Kalau isteri pesan pergi beli barang, kan, apa, kena ingat betul-betul, kan, nak sampai ke kedai supermarket tu kena ingat lah. Itu peringatan yang mendalam, yang kena fokus untuk nak ingat. Dia bukan setakat ingat yang biasa-biasa, bukan. Dia kata uzkur, sebut dan juga ingat. Allah letakkan di tengah ini isma rabbik. Kita ada tak jumpa perkataan wazkur? Ada, kemudian terus perkataan Rabb. Ada tak? Ada, kan? Wazkur rabbaka fi nafsika. Dan ingatlah kepada Tuhanmu. Ingatlah kepada Tuhanmu. So direct je. Tapi pada ayat Al-Insan ini Allah letakkan perkataan isim. Terjemahkan dengan nama. Maka ingatlah nama Tuhanmu. Kenapa Allah ada letakkan isim kat situ? Isma kat sini. Kenapa tak terus dia wazkur rabbaka? Kan? Dan ingatlah kepada Tuhanmu. Sebab dia suruh tak berubah lah. Sentiasa sebut. Supaya sentiasa sebut. Baik. Dia ada tak berubah-ubah lah. Tuhan yang tak berubah-ubah lah ni. Okey, baik. Sentiasa sebutan itu. Ingatan tu tak berubah-ubah. Ingatan itu tidak berubah. Baik. Tetap ya. Tetap. InsyaAllah. Tak betul tu Ustaz. Ada Okey, yang baik. Masya Allah. Okay. Yang lain, silakan.
Kenapa ada perkataan ismi di tengah itu tidak direct je, dan sebutlah ataupun dan ingatlah Tuhanmu dalam ayat-ayat yang lain yang tak ada perkataan ismi ataupun isma di tengah tu. Nama Tuhan ada banyak, menunjukkan sifat dia yang banyak. Baik, nama Tuhan ada banyak, Menunjukkan sifat murah dia lah semua tu. nama Tuhan banyak. Jadi kenapa diminta begitu? Kita Dan kena kita ingat ingat semua yang nikmat yang kita dapat tu. Semuanya Baik. Allah tentukan. Baik, dia membawa kepada kita mengingat segala nikmat. Okey. kita ingat dengan hati dan lidah, Ustaz. Ingat dengan hati dan lidah. Itu disebutkan dengan nama tu. Disebut diletakkan nama. Kena ingat hati dan lisan. lidah dan lisan. Okey, sebab tu diletakkan perkataan ismu. Bukan saja hati kena ingat, lidah pun kena ingat dengan menyebut nama-nama Tuhan. Baik, insya-Allah. Ada lagi? Silakan. Kenapa diselitkan perkataan isma di situ? Ismi di situ tidak terus saja kepada perkataan Rabb. Okey. Baik. Kalau kata kan, pertama kita lihat Allah suruh menyebut ataupun ingat kepada dia dan letakkan perkataan isma di situ menunjukkan kepada ingatan yang sentiasa kepada Tuhan itu dan ingatan yang tidak berubah. Ingatan yang tidak berubah. Maksudnya ingatan itu tidaklah bermusim, kan? Ingatan itu kekal sahaja mekar, bahasanya terus mekar di dalam ingatan. Dia tidak bermusim, tidak pudar ingatan itu. Kemudian yang kedua, ingatan dengan hati dan lidah. So ingat dengan hati satu dan ingat dengan lidah satu. Ingat dengan lidah itulah dengan menyebut-nyebut nama Tuhan. Menyebut-nyebut nama Tuhan. Dan itu nanti ada kaitan dengan poin yang disebutkan pada nombor 2 ini, iaitu nama Tuhan ada banyak, menunjukkan kepada sifat Tuhan yang banyak. Maka dengan nama dan sifat Tuhan itu memberitahu kepada kita nikmat yang pelbagai yang Allah berikan kepada kita. Maka mengingat Tuhan itu satu, tapi bila letakkan isma rabbik, ada satu perkara yang lain yang Allah nak minta kita beri perhatian. Jika kita lihat ayat sebelum itu, ayat ke-24, keywordnya adalah apa? Fasbir. Maksudnya bersabar. So bila sebut tentang sabar, kenapa disuruh bersabar? Macam cerita apa? Piramli, Pendekar Bujang Lapuk kan? Pendekar Bujang Lapuk. Kan? Pak Mustar tu pergi pergi bertapa, kan? Lepas tu dia beritahu kalau ada apa-apa jangan lari. Itu semua adalah cubaan. Kan? Jangan takut dan jangan lari, itu semua adalah cubaan. Kenapa dia cakap macam tu? Sabar dengan suruhan dan larangannya. Sebab kita kena ikut suruhan dan elakkan larangan. Dan Yes. ada larangan yang nafsu kita suka. So kena sabar. Okey, baik, masya-Allah. Kalau saya sebutkan contohnya, saya kata contoh kan, kata anak kita ada hari sukan contohnya, kan? Hari sukan, dia pun bawa lah barang-barang dia yang biasa dia nak bawa tu. Tiba-tiba kita kata bawa gula-gula ni, kan? Selalunya kita larang dia makan gula-gula ataupun coklat bar ke, kan? Ini kita kata nak bawa coklat bar ni, kita kata. Kenapa kita bagi dia coklat bar tu? Sebab Beri tenaga. beri tenaga. Nak bagi tenaga kat dia, sebab kita tahu nanti dia akan guna
tenaga yang banyak, so tenaga habis, so dia perlu kepada lebah tu. So Allah kata kepada Nabi Muhammad, fasbir. Memberi makna apa? Sebab tanggungjawab melaksanakan Al-Quran tu amat berat dan besar. Berat besar. So bila Allah sebut je fasbir, maka dah tahu dah. Nanti Ya. pasti akan ada apa? Cabaran. Pasti akan ada ujian. Pasti akan ada cabaran. Sebab itu Allah sebut dah siap-siap. Fasbir. Sebut je Quran, Allah kata fasbir. Allah tak kata faqra, maka bacalah. Kan? Allah tak kata maka bacalah, maka apa-apa tak ada. Allah sebut je fasbir. So bila sebut je fasbir, tahu dah. Mesti akan ada cabaran dan juga ujian lah. Kan? Macam orang kata kita nak keluar, hati-hati. Oh, bila sebut hati-hati, kita tahu dah. Oh, mesti ada something. Mesti ada something dah. So, bila Allah sebut je fasbir, indirectly Allah nak beritahu akan ada cabaran yang menanti di depan. Dan perkara itu adalah pasti akan datang. Sebab itu Allah kata fasbir, siap. Maka Maksud? tu dia pakai maka tu cepat tu. Dia suruh cepat-cepat bersabar. Betul. Cepat bersabar. Kerana dia Sebab datang dengan kadar yang cepat. Dia akan datang cepat bila seseorang itu mula beri perhatian kepada Quran, dia datang. Bila seorang itu mula nak memberi perhatian kepada Quran, maka terus je datang. Apa yang datang? Cabaran datang, maka kena cepat-cepat bersabar. So dia perkara yang akan berlaku dengan cepat, dan lepas satu-satu perkara itu akan berlaku. bila dia baca tu dia tak nampak kesan dia dalam kehidupan kita kan. Dia tak boleh Betul. nampak dengan cepat. Lepas tu nak baca, nak faham, nak amal, nak ikut lagi. Betul. Panjang prosesnya tu kan. Sebab itu Nabi habis sampai habis umur dia nak membaca, mengamalkan, memahami, mengamalkan dan menyampaikan Quran tu. Dan di sepanjang usia Nabi 23 tahun itu, daripada mula wahyu pertama turun sampai yang terakhir, kita boleh nampak related tak perkataan fasbir itu pada kehidupan Nabi? Sangat related. Sebab bila masanya yang Nabi ada duduk berehat santai-santai, tak ada. Setiap waktu semua pasti akan ada cabaran. Kalau tidak berperang, akan ada cabaran daripada orang munafik. Akan ada perkara-perkara, mungkin kesalahan yang dilakukan juga oleh sahabat. Kan? Ataupun cabaran contoh harian, ada orang Badui yang tarik Nabi punya tu. Itu perkara-perkara yang mencabar. Kan? Orang Badui yang tarik itu satu hal, yang tiba-tiba datang minta macam-macam dekat Nabi. So itu semua perlu kepada kesabaran. So bila Allah sebut je fasbir, maka yang difahami indirectly di sebalik itu ialah akan ada cabaran, adakan ujian, dan perkara itu pasti akan datang. Baik. So itu ingatan Allah yang pertama pada baginda Nabi SAW. Boleh ke kalau kita kata ayat 25 ni cara nak mantapkan kesabaran? Boleh? Ayat ke-25, cara nak memantapkan kesabaran. Boleh? Nak membina kesabaran. Nak mula membina kesabaran, nak memantapkan kesabaran. Ayat ke-25. Dan memang itu yang kita nak bawakan related ni pada poin kita yang disebutkan oleh Prof. Hazila tadi. Maka bila dah ada cabaran, ada ujian dan juga ada musibah, maka Allah ajarkan apa yang nak kena buat selepas itu. Sebutlah, ingat dan sebut nama Tuhanmu waktu pagi dan juga pada waktu petang. Kenapa? Kerana ujian datang, kita cuba nak sabar, tetapi Allah nak beritahu kita bolehlah nak sabar, tapi kekuatan kesabaran itu nanti akan datang daripada Allah. Bila kita sebut dan juga ingat Allah sebut nama-nama dia. Kenapa nama? Kerana kalau mungkin sebut satu saja Allah, boleh je, tak ada masalah. Tapi bila sebut nama-nama Allah yang banyak tu, kan, contoh tengah ada ujian ataupun apa-apa cabaran kan, kita pun sebutlah Ya Nasir, wahai Tuhan yang Maha memberi pertolongan. Ya Mu'in, wahai Tuhan yang Maha memberi bantuan. Kan? Ya Qawi, Ya Matin, Ya Razak. So bila kita sebut nama-nama tu, dia kita tak minta pun, kan? Kita tak adalah kata Ya Allah tolonglah aku. Itu cuma kata Ya Mu'in, wahai Tuhan yang Maha memberi pertolongan. Kita sebut itu. Kenapa?
kerana sebagai ingatan kepada, kita dah tahu, tetapi dia adalah ingatan kepada diri kita, nak kuat supaya kita sedar. Kerana bila kita berada dalam ujian, kadang-kala kita lost track. Minta maaf kalau dengar bunyi bising. Ada dengar ke bunyi apa-apa? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada, Tak ada. alhamdulillah. Okey. Amrudi menangis pula, datang kat sini tak angkat dia menangis pula. Okey. Bila kita dalam ujian, kadang-kala kita lost track. Kan kalau kita tengok ujian sakit contohnya kan, kadang kesakitan tu buatkan kadang mulut kita cakap sesuatu yang macam kan tak sepatutnya diucapkan. Tapi bukanlah kita masukkan begitu, tapi sebab tak tahan sangat dengan sakit. So terkeluarlah. Begitu juga kadang kalau ujian demi ujian, musibah demi musibah, kadang-kala kita jadi lost. So bukan kita tak tahu Allah tu Tuhan yang maha memberi bantuan, maha beri rezeki, maha mengeluarkan kita daripada segala masalah. Kita tahu. Tapi Allah suruh sebut. Bukan saja ingat, tapi Allah suruh sebut. Dan pada sebut itu akan ada kesan pada diri seseorang. Dia akan membuatkan orang itu secara automatiknya sedar. Secara automatiknya akan sedar. Kan? Saya pernah sebutkan sebelum ini kan, antara perkara yang bagus untuk dilakukan tentang thank you moment. Saya pernah sebutkan sebelum ni kan, ada tak? Ada kan? Tak Kita ada belum kot, cakap Ustaz. sebelum ni, ha? Tentang Tak ingat. thank you moment. Dia rasanya Kan? Saya tak ada dalam kelas tu kot. tak ada Ha. Ustaz. Tak ada. Tak ada. Tak pernah dengar. Thank you moment. Saya mencarankan untuk kita buat sama keluarga kita, pasangan, anak-anak, ataupun even sesama kawan. Kita satu hari, contohlah kan macam kita punya kelas macam ni kan, sebelum kita mula kelas, so ataupun kita dengan family kan, kita duduk, kita cuma ucapkan terima kasih je. Kita ucapkan terima kasih. Contoh kita kan, saya ucapkan terima kasih kat isteri, cakap yang terima kasih yang sebab begini, buat macam ni, sebab selalu tolong jaga, selalu ni. Cakap kat anak, Alung terima kasih sebab selalu tolong mak dulu, selalu ni, cakap terima kasih. Cakap kat ni terima kasih. So bila kita ucapkan terima kasih kan, kita belum cakap lagi. Cuba kalau kita sekarang ni, cuba setiap orang cakap dekat konon-konon lah, cuba cakap kat pasangan dia ataupun dekat anak-anak dia, sebut nama dan cakap terima kasih. Terima kasih sebab ni. Apa kesan dia? Kesan dia ialah dia akan buatkan kita jadi sedar. Dia akan buatkan kita jadi lebih sedar. Even kita sekarang dalam kelas ni kan, kita rasa macam biasa je. Tapi kalau kita ambil masa sekejap, 5 minit, kita cakap terima kasih Encik Nuria sebab selalu hantarkan link, selalu ingatkan kelas lambat. Saya masuk kelas lambat, Encik Nuria call, kadang poster tak siap, diingatkan kan. Apa tu, selalu remind kita kelas, selalu upload recording, terima kasih Encik Nuria. So bila kita ucapkan terima kasih, kita personally akan rasa sedar, besarnya kesan orang ni dalam kehidupan aku. Kita akan sedar, walaupun tahu je dalam kelas Encik Nuria ada, Encik Yaya ada, Encik Rozimah ada, semua ada, nama ni semua kita kenal. Bahkan dia sebagai daripada kawan kita. Bila kita sebut nama dia dan kita cakap terima kasih pada dia, dia akan buatkan kita sedar. Contoh sebut wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama Tuhanmu. Bukan kerana kita ni tak tahu nama Allah apa, ataupun kita tak tahu sifat Allah tu, kita tahu. Tapi pada menyebut nama-nama Allah itu akan buatkan kita menjadi sedar. Dan itu yang Allah inginkan. Bila kita berada dalam ujian, dalam musibah, kita sebut nama Tuhan, sebut nama Allah, maka kita akan jadi sedar, dan itu akan memberi apa? Akan memberi kekuatan kepada kita untuk menempuh perkara yang kita sedang hadapi. Itu di sini Allah sebutkan isma rabbik. Khusus Allah sebut nama Tuhan itu. Bila kita ada kan, bila kita ditipu dengan ujian, ada apa-apa musibah, duduklah sekejap dan cakap ya Allah, ya Mu'in, Allah, ya Razak, ya Allah, ya Matin. Sebut dalam sahabat pun tak apa, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah Tuhan yang Maha memberi pertolongan, ya Allah Kaulah Tuhan yang boleh membantu.
Sebab itu je. Kita tak minta tolong pun. Itu pun sudah cukup dah nak memberi kepada kita kekuatan menghadapi situasi yang sedang kita hadapi. Dan memang kadang-kadang kita bila dah berada dalam ujian yang sangat dalam, kita orang kata apa, dah hilang perkataan. Yang keluar pada mulut kita hanya Allah, Allah, Allah. Itu je akhirnya sekali yang keluar. Dah tak ada ayat dah yang boleh kita nak ucapkan, nak menggambarkan perasaan kita yang sedang berada dalam musibah yang sedang kita hadapi. So, wadhkur isma rabbik, dan sebutlah nama. Itu Allah letakkan khusus. Isma rabbik. Ustaz, bila dah tak ada rezeki, tak ada duit, barulah sebut Ya Razak, Ya Razak. Tu kira sadar lah tu ya. Ya, itu kira sedar lah tu. Tak apalah tu. Boleh, tak ada masalah. Kan, sebut. Kan, kadang-kadang memang kadang Allah letakkan kita dalam situasi yang macam tu supaya nak suruh kita ingat. Kan. Dan khususnya adalah pada menyebut nama. Dan Allah sebutkan Isma. Isma ni, kalau dari sudut bilangan, kan, apa dia? 1, 2, 3, singular, plural. Plural. Isma. Kita ada, kalau nama-nama Allah 99 tu, apa nama dia? Apa benda? Al-Husna? Asmaul Husna. Asma'ul Husna. Kan? Jamak lah ni. So Asma adalah Jamak. jamak. Plural dia Asma. So Isma ataupun Ismi ni Satu. singular, satu. So Bukan nak ismu. mendapatkan boleh. Dia boleh sebab dia perkataan isim, dia jadi ismun, dia boleh jadi isman, boleh jadi ismin, boleh jadi isma, ismi, ismu. Semua boleh. Tu yang ni satu je lah Ustaz. Satu. Isma je. Satu je dah. Satu je. So Allah bagi tahu dalam nak kita menghadapi ujian cabaran, cukup dengan hanya kita sebut dan fokus pada satu saja nama Allah Azza wa Jalla, dia akan memberi kepada kita kekuatan. Akan beri kepada kita kekuatan. Bila kita menyebutnya dengan benar, perasaan kita ketika itu sedar tentang nama yang sedang kita sebut itu. Dia macam dulu waktu kita sekolah, kan? Satu nama je. Cikgu disiplin datang. Cikgu disiplin. Cukup tak buatkan kita duduk diam tegak, cek semua kuku panjang ke rambut? Cukup tak? Cukup. Satu nama je sebut. Tak payah sebut banyak. So, satu nama Allah sebutkan cukup untuk membantu kita untuk sabar. Dan nama Allah ada berapa banyak? Ada banyak dia. Minimum ada 99 nama Allah Azza wa Jalla. So, kenapa banyak nama Allah? Kerana begitu Allah nak bagi tahu banyaknya bentuk cabaran dan ujian yang akan kita hadapi, dan kita akan menyebut satu persatu nama Allah Azza wa Jalla dalam kita tertimpa dengan musibah itu. Satu. Wazkur isma rabbik, dan ingatlah, sebutlah satu nama Tuhan sebagai perkara yang kita nak lakukan dalam nak menguatkan kesabaran kita menghadapi ketetapan daripada Tuhan. Bukratan wa asilah, pada waktu pagi dan juga petang, maksud dia apa, di sepanjang hari lah, maksudnya di sepanjang hari. Kan sebut tu pagi je kan, petang macam mana? Tanya pula, kalau sebut petang je kan, pagi macam mana? Kejap, amru masuk meja habis dia mencabut wayar internet kan, hilang saya dari radar nanti. Okey. Baik. Bukrah wa asilah di sepanjang hari. Bukrah adalah pada waktu awal pagi, atau kita sebut pada waktu subuh. Asilan adalah pada waktu petang, waktu yang sedang berehat-rehat, bersantai-santai. Ini dua waktu yang khusus yang Allah sebutkan agar menyebut ataupun ingat nama Allah Azza wa Jalla. Pagi kerana perubahan daripada malam ke siang, petang adalah ketika perubahan waktu siang ke malam. Sebab itu Nabi SAW khususnya pada waktu pagi dan petang, Nabi ada buat apa? Apa amalan Nabi? Doa pagi petang. Pagi petang tu lah. Doa pagi petang. Sebab itu Nabi ada doa pagi dan ada doa petang. Itu dalam rangka apa? Inilah.
Kerana Allah sebutkan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhanmu waktu pagi dan juga waktu petang. So Nabi ada zikir dan doa khusus waktu pagi serta waktu petang. Kerana itu adalah waktu peralihan, iaitu beri perhatian pada kita semua, beri perhatian pada zikir pagi petang. Agaknya Ustaz, malaikat cepat bawa lah. Dia naik terus. Dia tukar shift. Tukar shift satu hal, betul. Tukar shift bawa amal kita dalam keadaan kita sedang menyebut nama Tuhan dan Cepatlah sampai. kena cepat. Lebih daripada itu ialah, itu adalah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan kita. Kadang orang dia tak kuat, kan? Kadang orang nak sabar, kadang orang nak bantuan, tetapi sumber kekuatan tu tak diambil. Dengan cara apa? Sebut nama Tuhan pagi dan petang. Dan Nabi contohkan dengan membaca doa pagi dan baca doa petang. Dalam tu memang banyak zikir dan doa kita minta tolong. Antaranya ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Kan? Wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu astaghits, aku meminta pertolongan. Kan? Aslih li sya'ni kullah, engkau perelokkanlah urusanku kesemuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau tinggalkan diriku, menguruskan diriku sendiri walaupun dengan sekelip mata. Itu yang ada pada doa pagi petang. Itu Nabi SAW tak pernah tinggal doa pagi dan juga doa petang ini. Maka ini di antara sunnah Nabi SAW yang besar. Di antara sunnah Nabi SAW yang besar, yang kita perlu, bukannya boleh amalkan, perlu amalkan. Dan sudah tentu pada doa pagi nampak ini, doa pagi petang sangat banyak manfaatnya pada diri seseorang. Terutamanya mungkin orang yang, sebab terutamanya waktu petang especially lah. Sebab dia itu waktulah jin-jin syaitan semua baru bangun tidur, kan, keluar waktu dia aktif, nak pergi cari makan, nak pergi cari minum, nak keluar, kan. Itu waktu dia. Sebab itu waktu yang perlu diberi perhatian, kan. Kadang selalu banyaknya, kan, bergaduh, kan, mula terasa hati cepat bila tengok waktu petang. Sebab itu memanglah waktu-waktu yang kita kata zon merah, perlu diberi perhatian. So doa pagi petang kita bacalah, kita lakukan dia kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Dan Nabi itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla pasti, walaupun kalau Nabi tak baca doa pagi petang, walaupun kalau Nabi tak baca, pasti dijaga. Akan tapi Nabi SAW tak tinggalkan doa pagi dan petang itu. Maka kita sudah tentu perlu lagi kepada protection daripada Allah Azza wa Jalla, kan. Maka kita lagilah perlu untuk beri perhatian kepada doa pagi dan petang. Dia tak lama. Siapa yang ada pengalaman berapa minit habis doa pagi petang? 15 minit, 20 minit Ustaz. 15 minit, 20 minit. Lebih kurang tu. Kan? 15 minit tu termasuk apa tahu? Termasuk subhanallah wa bihamdi 100 kali, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Kalau campur dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir 100 kali, dia akan tambah lagi extra a few minutes, lebih kurang 5 minit macam tu. So dia Ustaz, maksurat boleh Ustaz? baik, maksurat. Okey, baik. Soalan menarik. Maksurat macam mana? Maksurat pun okey je, tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. So siapa yang dah baca maksurat, teruskan. Siapa yang mungkin baru nak mula balik, maka boleh ambil doa pagi dan petang dalam apps ada. Manzil Ustaz, Manzil. Boleh juga. Boleh juga. Dia yang penting asalkan doa dan zikir itu Diamalkan. pertama diamalkan. Diamalkan. Yang kedua, Dalil-dalil dia. dia datang daripada Nabi SAW. Kerana sudah tentu standard yang tertinggi adalah yang datang daripada Al-Quran, kemudian hadis, dan kemudian yang selepas daripada itu. So doa pagi dan petang ini sudah tentu yang terbaik adalah yang datang daripada Nabi SAW. Tak kisah nama je maksurat, tanzil ataupun dalam Hisnul Muslim itu ada doa pagi petang. Boleh kita baca mana-mana sahaja. Janji kita pastikan doa itu adalah ataupun zikir itu datangnya daripada Nabi SAW. Dan nanti boleh baca
boleh cari, boleh Google kelebihan doa pagi petang. Bukan kelebihan dekat akhirat tau. Kelebihan dekat akhirat tu kita macam tahu dah kan, dapat kan, sebanyak buih di lautan, akan diampunkan dosa, akan diberi, itu semua mungkinlah kita rasa macam benda yang tak nampak, kita kurang sikit tertarik. Tapi boleh cari Google, dengar perkongsian orang-orang yang mengamalkan doa pagi petang, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Di dunia lah maksudnya, bukan kat akhirat, kat dunia. Dan di antaranya ialah protection daripada segala macam gangguan. Segala macam gangguan. So orang nak hantar apa-apa ke, orang nak buat apa-apa ke, ataupun ada saka yang nak diturunkan ke, atau apa-apa pun lah, kan. Maka insya-Allah doa pagi petang dengan asbab izin daripada Allah, dia melindungi. Dia akan melindungi daripada semua perkara itu. Dan ada juga yang berkongsi bahawa dia terlindung daripada bahaya-bahaya yang boleh membawa kepada kematian. Bawa kepada kematian. Contoh, ada seorang tu dia kebun, orang kampung lah, berkebun. So dia menyabit rumput, tahulah sabit macam mana, tajam kan. Dia sabit rumput, qadarullah dia sabit, dan sabit itu terkena pada dia punya bahagian betis, tepi. Kuatlah sebab menyabit kan, nyabit rumput tebal, memang dia sabit kuatlah. Dan sabit tu memang tajam lah. Tapi dia berkongsi, dia kata seluarnya tu koyak, tapi kaki dia tak ada apa-apa. Kaki dia tak ada apa-apa. Kalau ikut hayunan dia tu, memang hayunan yang dia kata memang dia tengah tebas rumput yang tebal, macam lalang kan, tebal. So memang kena hayunan yang kuat. Tapi terkena kaki, seluar itu koyak, tapi kaki dia tak ada apa-apa. Sikit luka pun tak ada. Dan dia yakin itu adalah kerana doa pagi petang yang dia baca. Sebab pagi tu dia baca doa pagi. So dia yakin, dan dia baru amalkan. Bukan dia amalkan lama dah. Dia baru waktu tu mengamalkan. So dia yakin itu adalah kerana doa pagi yang dia baca. So perlindungan Allah berikan. Doa pagi dan juga doa petang. Hanya orang yang dia mengamalkan, dia akan rasa kesan tu pada diri dia. Tapi kalau kita tak boleh nak nampak kesan itu, jauh lagi saya tak nampak lah. So tak berminat, mungkin tak tertarik, kurang tertarik nak mengamalkan. Ambillah satu je. Kerana Nabi SAW amalkan. So kita pun amalkan doa pagi dan petang itu. Baca mula ni bertanya, macam dalam buku mansurat tu, dah sedia ada kan mana baca waktu petang, betul. Zikir yang pendek-pendek dan yang senang-senang je lah Ustaz. Tapi doa minta dimasukkan ke syurga Firdaus. Kan. Ratib okey ke Ustaz? So dia sama macam tanzil, dia sama macam maksurat tadi, as long as kita tahu sumbernya itu datang daripada Nabi SAW. So itu kita punya benchmark kita. Jangan lower, jangan turunkan kita punya benchmark tu. Biar dia tinggi. Kerana itu adalah sumber rujukan dan sumber ilmu kita, Quran dan juga Nabi SAW. So ambil daripada sumber itu dulu, kemudian barulah pergi kepada sumber-sumber yang lain. So tak kisah nama dia apa, asalkan dia bersumberkan daripada Nabi SAW, kerana nilainya, mahalnya itu ada, value-nya itu adalah kerana datang daripada Nabi SAW. Ada pula orang kampung je berkebun, orang bandar pun berkebun di kebun community yang jelah. Tapi taklah seteruk orang yang berkebun kerana bekerja, kan. Dia lebih bersungguh-sungguh lah, dan lebih banyak lah yang dia buat. Baik. Wazkuri isma rabbika bukratan wa asila. So, ia juga kepada Nabi SAW dengan Al-Quran. Pada waktu siang Nabi buat apa? Menyampaikan. Pada waktu siang Nabi menyampaikan Al-Quran itu, dan dalam nak menyampaikan dan juga dalam nak mengamalkan, itu perlu kepada kesabaran, dan nak menguatkan kesabaran itu adalah dengan mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat ke-26. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan dengan apa keadaan pun, maka sebahagian dari waktu malam sujudlah kepada Tuhan. Baik. Wa mina. Min di sini menunjukkan kepada apa? Sebahagian sahaja. Okey. Maka ayat yang ke-26 ini
pula uh, adalah suatu yang melengkapkan apa yang disebutkan sebelum ini. Bila kita menyedari kita menghadapi, telah menghadapi, sedang menghadapi dan akan nanti menghadapi ujian dan cabaran yang banyak dalam kehidupan, maka kita perlu kepada kesabaran. Kan? Bila kita tahu kita akan tertimpa dengan ujian, kita perlu apa? Kita perlu persiapkan diri. Kita perlu perkuatkan diri kita. Kan? Sebab itu Allah sebutkan wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwati wa biribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Dan sediakanlah untuk diri kamu setakat kemampuan kamu yang paling maksimum dalam nak apa? Turhibuna bihi aduwallah, dalam kamu nak berperang, nak melawan musuh-musuh Allah, wa aduwakum, dan juga musuh kamu. So Allah sebut persiapan pada siapa yang nak pergi berperang. Kena buat apa? Kena buatlah kelengkapan untuk pergi berperang. Fizikal dia kena sihat. Kelengkapan perang pun kena dilakukan. Kena siapkan kuda, kena siapkan semua senjata yang perlu. Itu persiapan yang perlu dilakukan untuk nanti nak menentang musuh. Dan itu adalah persiapan yang dilakukan untuk menentang musuh, dan itu adalah persiapan daripada sudut apa? Daripada sudut fizikal. Dan di sini Allah sedang nak suruh Nabi persiapkan apa dia? Nak persiapkan, kita kata mental ataupun spiritual itu. Kerana dalam nak berperang, apa yang lebih perlu kuat selain daripada senjata? Mental kan? Betul. Mental yang kena lagi kuat. Boleh orang tu ada senjata yang paling canggih, tentera, bilangan tentera yang ramai, tapi kalau penakut, menang ke kalah? Kalah. Kalah punya. Dan itu yang kita lihat pun apa yang berlaku di Palestin sejak sekian lama kan. Askarnya memegang senjata, rakyat Palestin hanya memegang batu-batu sahaja, tapi itu pun mereka takut. Kan, kenapa? Mentalnya itu tak kuat. Itu yang jadi slogannya Israel apa? Koyak kan. Sebab bukan koyak apa, mental tu tak kuat. Dan kekuatan dalaman ini lebih utama daripada senjata. Sebab itu para sahabat kan, ketika mana perang Badar berlaku, perang yang pertama kan, kalau diberi pilihan lah, rasa-rasanya para sahabat tu nak berperang ke tak nak berperang? Kalau diberi pilihan, mengikut pada keadaan mereka lah, diorang nak perang ke tak perang? Apa situasinya? Situasinya ialah mereka keluar nak pergi menyekat apa? Satu rombongan perdagangan. Itu tujuan dia, keluar. So mereka keluar dengan apa? Keluar dengan unta lagi banyak ke kuda lagi banyak? Unta nak bawa barang. Unta lagi banyak. Kenapa unta lagi banyak? Sebab nak angkat barang lah. Kuda sikit je. So unta lagi banyak, kuda sikit. Dia keluar dengan kelengkapan perang ke ataupun keluar biasa je? Biasa. Kalau biasa je lah. Kalau extra pun bawa extra sikit je lah kot. Kan? Pisau ke, itu je. Ada tak pakai baju besi, bawa apa benda semua? Shield? Tak ada. Kan? Bekalan, makanan, minuman bawa banyak ke? Sikit? Sikit. Sikit je. Sebab hampir tak ada. Sebab niatnya just nak potong di tengah jalan dan balik. Itu je. Tapi akhirnya ditakdirkan berperang. So kalau tengok pada situasi itu, kalau diberi pilihan pada para sahabat, nak perang ke tak nak perang? Tak nak. Tak nak. Sebab apa? Dah tahu dah. Kan? Tengok tentera musuh, bukan 1 kali ganda. Bukan 2 kali ganda. Tetapi berapa? Hampir 3 kali ganda daripada bilangan dia. Dan bilangan kuda pula, majoriti belahan kuda. 100 lebih kuda. Belah Nabi dan juga para sahabat hanya ada berapa ekor? Mungkin 10 hingga kurang daripada 20 ekor. Saya tak salah, saya lebih kurang 10 atau berapa belas ekor kuda sahaja. Lain semua adalah unta. So dari sudut kekuatan tentera, senjata, memang dah kalah dah. So kalau diberi pilihan, memang tak nak lah. Dan akan tapi apa yang berlaku? Kekuatan mental. Nabi kata, perang terus jalan. Tak ada dah, Rasulullah, kita ni sikit ni, apa kata kita patah balik dulu sikit?
kita bertahan dulu kejap. Tak ada. Satu perkataan pun tak keluar pada mulut sahabat. Kenapa? Mentalnya dah siap. Anytime jalan. Maka dengan kekuatan yang begitu, apa yang kuat? Mentalnya itu boleh mengalahkan tentera yang bilangannya 3 kali ganda. Dan inilah sumber kekuatan yang paling ampuh yang ada pada diri seseorang. Kekuatan dalam. Dan kalau siapa yang nak kuat menghadapi kehidupan, ini bahagian yang perlu diberi perhatian. Menguatkan mental, menguatkan dalaman. Iaitu bila Allah sebut tentang Quran, Allah sebut fasbir tadi, sabar sebab ada cabaran. Allah suruh tak Nabi kena jaga makan, exercise, kena ramaikan pengikut? Tak ada. Allah suruh dulu wazkurisma rabbika, ingat Tuhan, kemudian buat apa? Wa minal laili fasjud. Ini semuanya adalah spiritual punya kekuatan, mental punya kekuatan dulu yang Allah nak minta buat. Nanti baru fikir pasal nak kuatkan fizikal ke, senjata ke, ekonomi ke, apa-apa ke, itu kemudian. Kerana kalau dilihat sekarang, bilangan umat Islam kat dunia ni, ramai ke sikit? Sikit. Ramai ke sikit? Kita? Sikit. Ramai. 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 Ramai tak negara-negara yang sangat kaya yang Allah bagi, bilangan negara Islam? Banyak. Kalau nak bagi bantuan kepada Palestin, boleh tak? Boleh. Boleh sangat Ustaz. Tapi apa yang menghalang? Takut. Tamak, kerekut. Mental. Memang takut. Mental, dalaman tu Betul, yang takut. menghalang. Kenapa takut? Takut apa? Oh, takut mati. Takut mati tu takut kat luar ke takut dalam? Takut dalam. Takut nanti disekat ekonomi, nanti miskin, nanti lapar. Tu takut luar ke takut dalam? Takut dalam. So, mana yang lemah? Di sini dalaman yang lemah. Bukan fizikal yang lemah. Kalau apa? Dikira sebagai fizikal, kita sekarang punya kekuatan fizikal, luaran yang kuat je kalau bergabung semua sebagai seorang Islam, tapi yang lemahnya adalah dalaman. Sebab itu Allah turunkan Quran, Allah nak bagi kuat dalam dulu. Allah tak turunkan pada Nabi bila diutus menjadi Rasul, Allah tak tahu mudah je ramai yang peluk Islam, tak ada. Ataupun Allah bagi je kekayaan. Allah bagi je Kisra ataupun Kaisar peluk Islam, satu saja negara yang besar peluk Islam, cukup dah ketika itu. Tapi tak, bukan itu Allah bagi dulu. Allah suruh bagi bina kekuatan dalam. Sebab itu kalau kita lihat pada awal antara wahyu yang turun selepas daripada Iqra, apa yang turun? Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Allah sebut apa? Qumil laila illa qalila. Bangunlah pada waktu malam. Kan, kecuali sedikit sahaja yang diambil untuk berehat. Pada surah yang ke-73. Wahai orang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam. Selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat. Isfahu awin kusminhu qalila, itu separuh dari waktu malam atau kurangkan sedikit dari separuh tu, atau boleh berikan sikit pada dia, dan bacalah Quran dengan tartil. Kenapa tu semua? Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Kerana sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahyu Al-Quran. So, Allah bina pada Nabi kekuatan apa? Dalaman dulu. Lepas daripada itu barulah Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir. Selimut juga. Wahai orang yang berselimut, tapi kum fa'anzir, bangun berilah peringatan dan amaran kepada orang ramai, baru bagi keluar berdakwah. Sebab itu kuat, Allah bina dulu kekuatan dalaman. Lepas itu barulah suruh keluar untuk pergi nak menyeru, menyampaikan. Dan bila persediaan dalaman dah dibuat, kekuatan dalaman dah ada. Waktu tu bila pergi menyampaikan, memang akan fasbir lah, kena sabar lah. Tahu dah akan ada cabaran, tapi dia akan lebih kuat. Dan tidak ada satu perkara yang boleh bertahan, yang boleh mempertahankan seseorang itu kecuali daripada mental dan spiritual yang kuat. Kita tak boleh nak pastikan seseorang itu terus kekal setia dengan duit. Betul tak? Kita tak boleh pastikan seorang itu kekal setia dengan jawatan.
Kerana kalau kita terus bagi dia duit, dalam keadaan dia akan setia, dan tapi kita tahu deeply, dalaman kita, insight kita takkan tahu dia ni, kalau orang lain bagi offer lagi tinggi, dia akan pergi, dia akan belot. Sama kalau orang lain bagi dia jawatan, dia akan hilang. Tapi kalau orang tu setianya di dalam diri dia, kita tak bagi dia duit, tak bagi dia jawatan, dia akan kekal setia begitu. So apa? Dalaman itu. So dalaman tu yang Al-Quran beri perhatian untuk dikuatkan terlebih dahulu sebelum nak menguatkan luar. So sebab kalau nak bantu luaran ni, apalah sangat. Allah boleh je nak bagi kemenangan, nak bagi bantuan, boleh sangat. Tapi bukan itu. Allah nak kita membina kekuatan dalaman dulu. Ini yang buatkan kita boleh apa? Boleh bergerak. Kalau kata milesnya itu lebih jauh. Kan? Milesnya itu lebih jauh. Orang yang bergerak dengan duit, dia akan berhenti bila duit itu habis. Tapi orang yang bergerak kerana semangatnya yang kuat, dia akan terus bergerak walaupun duit dah habis. So, itu kekuatan dalam, dan ini yang Allah bina di awal ini, yang kita nak beri perhatian bersama-sama. Ingat Tuhan pada waktu siang dalam nak menghadapi cabaran. Dan itu saja ke? Tak. Waktu malam ini perkara khusus yang Allah sebutkan, iaitu fasjud lahu, meluangkan masa sekejap. Ini dua antara kita dengan Allah Azza wa Jalla sahaja. Ustaz, Ya saya. saya nak tanya sikit lah. Kalau Silakan. tengok rintitan ayat ni, daripada kita tak ada jadi ada kan. Lepas tu kita dijadikan untuk diuji kan. Diciptakan untuk diuji. Lepas tu dia cerita pasal Abrar dan orang yang masuk syurga. Tiba-tiba kenapa pula ada cerita pula untuk membina kekuatan dalaman pula kat sini? Apa refleksinya sebenarnya? Dia Okey. cerita kat Nabi Muhammad Baik. ni. Baik. Suruh kita sujud apa semua, tapi dia dah cerita lah kita dah masuk syurga dah. Kita dah apa? Yalah, kan dah jadi Abrar tu, dah jadi masuk syurga tu. Okey. Tapi lepas tu sekarang ni baru dia nak cerita pasal membina apa ni lah kan, macam membina kekuatan dalaman ni, macam membina modal insan lah bagi kekuatan. Kalau dah ikutkan, banyak orang Islam tak boleh ikut lagi. Yang boleh ikut lah ni orang Palestin, dia dah praktiskan, dah amalkan dah ni semua kan. Ya. Tu nak tengok tu kenapa pula duk cerita yang tu pula daripada syurga neraka tu. Kan kat atas kan cerita pasal orang kafir apa semua kan. Betul. Baik. Jazakallah khair. Jazakallah khair. What is the connection? Jadi saya tak cuba nak fikirkan, tak nampak lagi. Baik. InsyaAllah. Ke ada cerita pasal perjalanan hidup kita kena tengok Al-Quran ni, macam mana Nabi dia berikan Al-Quran sebab dia kan susah hati nak terima Al-Quran tu sebab banyak cabaran dia kan. So dia suruh dia bersabarlah menerima ketetapan Allah tu. Sebab kalau dibagi gunung pun gunung takut kan pecah berderai kan. Jadi kita manusia kena terima lagi, takutlah kan. Betul. Betul. Masya Allah. Jazakallah khair. Ada siapa nak berkongsi ke? Tak nampaklah ujung lah. Tak ada. Ada siapa nak berkongsi? Nyonya. I think Ustaz, benda ni, the ayat susunan ni, the flow ni is very clear. Dia kata Quran turun, lepas tu hukum-hukum dalam Quran tu turun, so you kena sabar sebab your first dugaan will be orang kafir, orang yang berdosa, orang yang kafir dan yang ingkar ni kan. So because the moment you keluarkan hukum based on apa yang Quran keluarkan, orang-orang yang kafir ni akan tentang. Dan itu the flow tu memang cantik sangat lah. The guidance tu is very very clear kan. Then dia kata, okay, kalau you in order to strengthen your mind, you nak lawan orang kafir ni, then you ingat Tuhan lah. And how do you ingat Tuhan? Ingat pagi petang, malam
ingat masa malam. Yang tu memang clear. Nak connectkan yang depan tu. Nak relate kan. Yang depan yang mana satu aja. Banyak tu pasal cerita kan, kita mula-mula diceritakan pasal kejadian manusia. Manusia tu dijadikan untuk diuji. Dia cerita kat situ kan. Tu nampaklah tu dia lepas tu dia bercerita balik kat Nabi Muhammad, kau terima hukuman ni, ketetapan ni, terima Al-Quran ni. And then bila menghadapi ujian, ni buat you should do lah kan. Yang tengah-tengah tu dah cerita you dah masuk syurga, macam mana layanan di syurga apa semua. Tu yang dah nampak sikit. Okay, baik. InsyaAllah. Jazakillah khairah. Jazakumallahu khairah. Apa yang aku ada berat 23 hingga ke 26. Okay, baik. Kalau yang dilihat pada awal, kan, ada beberapa bahagian dalam surah Al-Insan ini. Bermula dengan Allah bercerita tentang manusia yang dijadikan daripada tak ada tu maksudnya kita tak pernah dibayangkan untuk ada pun. Orang lain tak pernah bayangkan kita ni akan ada. So itu bermula dengan manusia. Kemudian Allah sebut tentang Lepas tu Ustaz ada Allah sebut akan ditelan dimakan masa tu. Hidup kita ni macam dikunyah dan ditelan. Itu bermula pada bahagian awal dan nanti membawa ke penghujung, membawa gambaran daripada awal hingga ke hujung dia. So bila Allah cerita awal tentang manusia, Allah cerita tentang dia dulu dalam timeline dunia ini dia entah berada di mana, kan, dan hingga ke depan habis nanti kiamat, kan. Kalau kita letakkan kiamat ini, katakan sebelum kita ada, ini daripada bumi dulu ada sampailah kita lahir. Kita kat sini tak ada, mana tak ada sebut, orang tak kenal, orang tak tahu, orang tak pernah bayangkan pun. Lepas kita lahir, kita sampai ke hari kiamat, berapa banyak aja masa yang kita akan ada dalam timeline ni? Mungkin kita akan ada sini, secoet je kat sini. Tak. Dia macam tak bagi kesan apa pun pada timeline kehidupan dunia ni. Mengingatkan pada kita tentang kita ni memang nothing pada dunia ni, pada dunia kewujudan dunia ni sahaja pun kita macam dah nobody dah. Baik. Kemudian Allah sebutkan manusia terpecah pada dua kumpulan. Selepas itu Allah menyebut tentang abrar, kan, ataupun ibadullah. Selepas pada itu Allah sebut tentang apa? Tentang syurga, nikmat syurga. Selepas itu tentang Nabi. Betul? Kita sampai pada bahagian Quran. Kita ambil dulu sebelum tu Quran. Motivasi tadi Ustaz. Betul. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi kena buat dan seterusnya. Baik. Saya letakkan Nabi dan kita kat sini dulu. Okay, baik. Di sini dalam surah Al-Insan Allah bercerita tentang syurga sahaja. Allah tak bercerita tentang azab yang diberikan kepada penghuni neraka. Betul tak? Allah tak cerita. Sini cerita majoritinya adalah tentang penghuni syurga. Kalau boleh saya berikan gambaran begini. Contoh orang yang dia baru habis belajar, baru grad, kan. Kemudian nak cari kerja lah, kan. Saya ambil contoh kerjanya sebagai ejen takaful lah, contohnya, kan, ejen takaful contoh. Kan. Habis belajar nak kerja sebagai, kemudian dia berjumpa dengan seseorang, kan, orang yang buat takaful lah, nak ajak dia join lah.
Maka orang tu pun kata, orang yang habis belajar ni, kan, dia pun yang dah habis belajar tu pun, si Ali ni pun lah kan, Ali, ambil lah nama dia Ali kan. Ali pun yang dah habis belajar ni, dia pun tengok kawan-kawan dia, ada yang tengah cari kerja, ada yang buat kerja sendiri, ada yang duduk menunggu je kerja, ada yang duduk tak buat apa. So, bila dia jumpa dengan kenalan dia, kan, Abu, Ali Abu. Dia jumpa dengan Abang Abu ni kan. Abang Abu pun ni cakap lah, Ali, kan, engkau sekarang ni boleh pilih nak duduk je kat rumah mak ayah kau lagi, mak ayah kau bagi je kan rumah untuk kau tinggal, makan, minum, elektrik, semua tak payah bayar. Kau boleh je macam tu. Ataupun engkau boleh nak menjadi orang yang berdiri atas kaki sendiri. Kau ada duit sendiri, ada kereta sendiri, ada rumah sendiri. Kemudian abang ni pun cerita, kau tahu tak, kan, abang, kan, dia cerita diri dia atau abang punya kawan, abang Abu ni kan, dia kata kawan abang, dia, kan, umur dia lebih kurang macam tua sikit pada kau. Sekarang kau berapa? Kau 23. Dia umur dia 30. Dia sekarang dah pakai 2 biji kereta. Dia dah ada rumah dah. Rumah dia corner lot lagi. Semi D corner lot lagi. Dia punya pendapatan sebulan 10, 100 ribu, 5 angka. Biasa kira duit banyak. Dia 5 angka, kan. Dia dah belanja mak ayah dia pergi umrah. Setiap tahun dia hantar mak ayah dia pergi umrah. Kan, dia pun pergi berjalan. Kau sebut mana negara lagi dia tak pergi. Semua dia dah pergi. So cerita dia pergi shopping ni, dia beli tu ni. Ali pun dengar, wah bestnya dapat pergi berjalan. Syoknya. Dapat hantar mak ayah pergi umrah. Syoknya dapat duit banyak-banyak ni. Masuk dalam akaun, boleh pergi makan, beli apa-apa je yang nak. Bestnya. Kan? Kemudian Abang Abu tu pun kata, kau nak tak jadi macam tu? Ali kata nak. Macam ni. Aku ada peluang untuk kau. Kau jadi ejen takaful. Kau buat ni nanti begini. Ali pun okey, setuju nak buat. So, bila Ali setuju nak buat, dia pun mula pergilah. Call orang tu, call orang ni, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Dan kita boleh agak, adakah setiap orang yang dia call, setiap orang dia jumpa tu akan ambil takaful dengan dia? Adakah setiap orang yang dia call, dia message tu akan layan dia ataupun tak apalah aku tak ada masa. Nantilah. Tak apalah lu tak berminat. Tak apa. Adakah begitu ataupun setiap orang yang dia call ataupun message akan ambil takaful dengan dia? Sudah tentu tidak, kan? Mesti ramainya yang reject. So waktu Ali tengah buat kerja tu, barulah dia sedar yang dia dengar cerita tu seronok, tetapi nak sampai ke situ adalah susah. Inilah semua yang dia kena tempuh dulu. So Allah cerita tentang manusia umumnya. Kemudian Allah kata manusia ada dua. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Dan Allah tak cerita tentang yang kufur itu. Allah cerita tentang yang bersyukur. Tentang abrar dan juga ibadullah. Allah, Abang Abu tadi, dia cerita tentang kawan dia yang kaya yang dah berjaya. Allah cerita tentang syurga. Abang Abu cerita tentang kawan dia ada rumah, ada duit, hantar mak ayah pergi umrah setiap tahun, berjalan-jalan. Kemudian Allah sebut di bawah itu. Nak dapatkan itu macam mana? Melalui Quran. Abang Abu pun kata, kau nak dapat semua tu, nak hidup senang, boleh. Kau jual lah takaful ni, jadilah ejen takaful. Kemudian dengan takaful itu, Ali pun setuju nak jual. Apa yang Ali hadapi? Terus jadi kaya ke? Dapat duit 3, 4, 5 angka sebulan? Tak ada. Berapa lama nak sampai ke situ? Susah. Dan begitulah orang yang setelah dia ambil Quran, untuk nak sampai ke syurga, dia bukan perkara yang mudah. So di awal Allah cerita dulu nak bagi gambaran supaya sebenarnya kita nampak plot yang keempat ini, kalau kita letakkan dia sebagai plot. Plot yang keempat ni kita nampak dia adalah motivasi untuk Nabi SAW. Tapi sebenarnya motivasi itu telah diberikan awal. Waktu Allah bercerita tentang penghuni syurga, itu semua adalah motivasi untuk kita. Kan? Sebab itu orang akan cerita yang syok dulu. Gaji besar, dapat pergi berjalan, dapat beli tu ini, dapat. Orang cerita yang tu dulu. Sebab nak bagi tarik minat supaya semangat. Kalau kerja tu senang, tak payahlah cerita reward. Kalau kerja senang, tak payah cerita reward.
orang akan okey je nak buat. Tapi sebab kerja tu susah nak buat. Sebab tu kena cerita reward dulu. Baru orang akan tertarik dan kuat untuk nak bergerak ke depan. Sebab orang tahu walaupun dia susah sekarang, dia tahu nanti ke depan dia akan dapat apa. So begitu pula dalam surah Al-Insan ini yang Allah bawakan. Dan kita sampai di bawah ini, kat hujung ini, baru Allah cerita tentang Nabi kena sabar, Nabi kena ingat Tuhan, kena buat kekuatan dalaman. Sebab apa? Allah tak sebut awal-awal. Kalau Allah kata, kalau kata surah Al-Insan tentang manusia yang bersyukur dan juga kufur. Yang bersyukur ialah orang yang dia susah, dia ini ditolak, dia ini di itu, di ini. Lepas tu last sekali dia akan dapat syurga. Bolehlah macam tu, tetapi dia kurang menarik lah. Orang mula dengar tu pun, jadi cinta kaful ni, nanti orang tak layan kau mesej orang tak reply, orang bagi blue tick kau, kalau orang tak angkat, down tak semangat orang? Orang memang tak nak dah lah. Tapi bila orang dengar, orang tunjuk, wah dapat semua ni, lepas tu kena buat ni. Orang akan apa? Okey. Dan itulah yang selalu kita buat pun dekat anak-anak kita. Bila nak suruh dia pergi sekolah, nak suruh dia pergi apa-apa camp ke contohnya, kita cakap apa? Abang kena belajar pandai. Nanti bila abang pandai, nanti abang dapat kerja bagus. Nanti abang dapat duit, abang dapat bagi ibu ini, dapat bagi ayah ini. Kenapa kita jual semua benda tu? Kerana nak bagi kekuatan untuk dia bergerak, nak pergi sekolah. Kalau kita kata adik kena pergi sekolah, sebab semua orang pergi sekolah, so kenalah pergi sekolah. Kan? Sekolah ni susah sikit lah. Nanti ada cikgu garang, tapi adik sabar je lah. Nanti ada cikgu suruh buat homework, adik buat je lah. Nanti ada kawan bully, adik nanti cakap lah dengan cikgu. Kalau cerita macam tu, nak tak anak kita pergi sekolah? Maunya, tak ada yang nak pergi sekolah. Tapi kita menjual dulu impian dan harapan supaya dia kuat nak pergi sekolah. So, itu kalau boleh saya beri gambaran tentang surah Al-Insan ini. Kenapa Allah bercerita tentang syurga dulu, lepas tu Allah sebut tentang Quran dan apa yang perlu dilakukan selepas daripada itu. Ustaz, Ya saya. dalam surah ni pun ada yang ayat nombor 4 ni kan. Dia cerita pasal neraka juga kan. Ya, berapa Lepas tu- ayat? Itu je. Itu je kan. Itu saja. Tak dicerita So, banyak dia ayat macam- sekali. So macam nak ajar anak tu, kalau tak pergi sekolah, jadi macam ni. Betul. Itu yang disebutkan. Engkau boleh je nak duduk menganggur, boleh je kan. Tapi engkau boleh kalau nak ada duit sendiri, duit banyak, boleh jalan, boleh ni. So dia cerita pasal menganggur tu, dia cerita sekali je lah. Kau boleh nak jadi macam ni. Boleh je. Tapi kau akan merempat macam ni lah. Orang tak kisah lah, orang malas nak jumpa kau, malas nak kawan kau lah. Orang pandang rendah lah kan kau. Dia cerita sikit je. So dia cerita yang seronok itu adalah yang banyak. Hebat dia Tuhan ni. Masya Sebab Allah. dia ke bawah tu kat Nabi, dia nak motivasi Nabi. Kat atas tu nak motivasi kita semua. Tapi Betul. refleksi dia semua untuk kita semua lah sebenarnya kan. Betul. Bila di penghujung ni Allah highlight tentang membina kekuatan dalaman. Itu yang ada pada al-abrar ataupun ibadullah. Kita nampak mereka buat apa? Yufuna bin nadhri. Buat semua amal-amal yang sunat itu macam wajib pada mereka. Kan? Yang nazar tu kan. Kemudian wa yut'imun at'am, bagi makan benda fizikal. Tapi kita pun tahu realitinya. Kuat ke kita setiap masa nak jaga semua solat sunat? Tak kuat. Nak jaga puasa sunat sentiasa? Tak kuat. Nak sentiasa baca Quran? Tak kuat. Nak sentiasa cakap baik, nak sentiasa sabar? Tak kuat. Nak bagi makan memanglah fizikal, tapi kuat tak setiap masa nak bagi duit, nak berinfak? Waktu ada duit okeylah, waktu tak ada duit, waktu duit kurang, tak kuat. So dia semua itu perlu pada kekuatan apa? Kekuatan dalaman. Dia bukan boleh senang-senang je. Seluk poket bagi duit. Dia bukan senang semudah itu nak berinfak. Bukan semudah tu nak bangun solat sunat. Tak. Bukan semudah tu nak selak Quran walaupun dia ringan je helaian tu. Tak mudah. Dia kekuatan dalaman yang buatkan semua al-abrar ataupun ibadullah boleh buat semua tu. Yufun Nabi Nazri ni yang payah nak buat ni Ustaz. Tapi iya, baca Quran dah ramai dah buat yang macam Yufun Nabi Nazri ni. Mula dah. So itu bahagian akhir, plot akhir surah Al-Insan ini yang akan kita lihat bersama-sama. So tapi
gambaran besarnya kita dah dapat tentang Quran akan ada apa? Cabaran. So Allah suruh fasbir. Nak membina kesabaran, apa dia? Wadhkur isma rabbik. Sebut, ingat dan sebut nama Tuhan. Kemudian apa dia? Itu waktu siang, waktu tengah berurusan dengan orang tu, kan? Tengah berurusan dengan orang. Dan bila sebut nama Tuhan tu juga, Allah nak gambarkan kepada kita betapa besarnya cabaran tu. Kan kita bila berurusan dengan orang, kan kita macam, ya Allah, ataupun la haula wala quwwata illa billah. Sebab cakap tak masuk-masuk, cakap tak faham-faham, nak melawan ke apa benda ke kan, sampai kita keluar yang macam tu kan, tak terkeluar dah ayat, keluar yang itu sahaja. Kemudian pada waktu malam, dia waktu untuk terus membina kekuatan dalaman diri supaya nanti next day nak kena menempuh lagi ujian dan juga cabaran. Dan ia adalah pada siapa pun kita. Tak mestinya pada seorang nabi ataupun seorang pendakwah. Pada kita yang seorang mak ke, seorang ayah ke, atuk ke, nenek ke, kan, pekerja ke, bos ke, jiran ke, kita akan berurusan, as long as kita berurusan dengan orang lain, kita akan perlukan kesabaran. Kerana dalam kehidupan ini adalah tanggungjawab kita, misi kita adalah untuk menerapkan nilai Quran. Kita baca dan nak menerapkan nilai Quran itu dalam kehidupan. So dalam nak menerapkan nilai-nilai Al-Quran itu yang kena fasbir. Dan setiap orang, siapa pun dia, walaupun saya bukan pendakwah, saya bukan ustaz, dia tetap perlu membina kekuatan dalaman dia. Perlu membina kekuatan dalaman. Wallahu ta'ala. Ustaz, tidak Ustaz. Kenapalah hari malam disuruh tasbih ya? Okey, baik. Saya tengah test satu features yang baru dekat Zoom ni. Kan, kalau nak tanya, angkat tangan. Nanti dia akan keluar. Kan ada kan? Nanti boleh try. Ada reaction ya? Tak, kan kita kadang nak angkat tangan kan ada hands up tu kan? Tu dah, Soalnya Cik Nyonya dah keluar lah tu. soalnya kan kena tekan. Yang ini tak payah tekan. Kita angkat je tangan, screen camera tidak akan naik. Oh, pakai tu je. Itu je. Cik Nyonya ada buat tu. So, baik. Tak mahu dia Ustaz. Mahu dia. Ya. Saya dah buat dah. Angkat tangan tak mahu dia. Tangan keluar tadi siapa punya? Nanti kan, nanti try lepas ni kan, kejap lagi. Baik. Kalau tak dalam video saya itu insyaAllah kita akan sambung pada. Tadi soalan tadi Ustaz. Boleh tak elaborate sikit? Sekejap je. Saya tentang. Tak apa, Kenapa yang malam tu dia suruh tasbih aja? Baik. Okay. Malam kan bertasbih, kat sini dia suruh berzikir kan? Ya, saya. Betul. Baik. Saya memang tak sebut tentang tasbih ni kerana dia bukan hanya tasbih. Dia perkara yang besar yang perlu beri perhatian. Banyak dalam Quran Allah sebutkan fasabbih bismi rabbikal azim. Sabbih isma rabbikal a'la. Kan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. So tasbih dia satu perkara yang besar. Saya nak khususkan nanti perbincangannya kita bincang sambung nanti pada sesi yang akan datang. Dia bukan hanya kita subhanallah kan, tapi dia ada perkara yang besar perlu difahami dalam pada penyebutan tasbih kerana dia adalah perkara yang banyak disuruh dalam Quran. Banyak. Fasabbih bismi rabbikal azim, fasabbih wa idbaran nujum, ada wa idbaras sujud. Dia ada tasbih yang Allah sebutkan dalam Quran. Banyak dan itu nanti insyaAllah kita akan bincangkan nanti pada sesi akan datang insyaAllah. Terus Imah kena ingatkan Ustaz ya. Ya saya. Tolong. Jayanya ada soalan ke? Silakan. Ustaz, dalam dari masa yang Kak segmentasi penghabisan ni, Allah mulakan dengan dia lepas cerita pasal Abral, dia mulakan dengan nahnu nazzalna Quran. Jadi dan juga kita tengok dalam biasanya dia orang kata kalau kita tak sempat buat apa, the best zikir is Al-Quran. Everything. Jadi adakah di sini Allah nak menunjukkan daripada si sebagai dia maha menyayangi, dia tengok yang paling senang kita buat. Dia mulakan dengan Al-Quran, kemudian tu baru dengan zikir, kemudian tu dengan tahajud. Di sini mengapa dia mulakan dengan nazalna Al-Quran,
saya ingat boleh tak kita kata bahawa kalau sebab ada kalau kita tak sempat nak berzikir, kalau kita pegang saja dengan Al-Quran, itu dah masuk semua sekali. Berzikir dengan ismu dia, bertasbih ke, apa benda. Dan daripada segi nak buat, untuk bangun malam itu agaknya lebih mencabar. Apabila kita dah bersabar dengan Quran, kita dah mula berzikir, dapat menzikir pagi dan petang, maka kita akan dapat kekuatan persendirian, kita dah dapat membina, bolehlah kita bangun malam. Adakah ini bukan secara kebetulan ayat itu disusun begitu, tetapi macam ada Allah nak menunjukkan bahawa inilah jalan cara. Kita mula-mula mengenalinya, pegang kepada Quran. Kalau kita tidak ada apa pun, pegang asal pagi kau dapat keluar dengan Quran, pegang sekuatnya. Bila Quran kita hayati, maka kita akan bersabar dengan segalanya sebab kita mendengar, kita dengar daripada situ. Dan sebab kalau kita terlupa nak zikir pun, sebab dia tak sebut kata wazkur asma'al husna, dia cakap isim. Jadi bila kita mulakan bismillah, dengan Allah itu adalah nama. Dengan satunya, terkandung semua. Jadi bagi saya terkesima dengan penyusunan ayat yang dia macam seolah-olah Allah memang, bukan seolah-olah lah, dia memang mahal lah tu. Dia susun itu untuk menyenangkan kita. Maknanya kalau kita tak sempat buat yang the other four ni, even kalau kita tengok kepada Muzammil pun, bila dia cakap Qumil Laili untuk membaca Quran, kan dia suruh first is baca Quran. And then kalau kita baca lagi dalam ayat-ayat Quran lain, dia kata baca Quran pada malam hari later pula lah kan. Baru you dapat meaning. Jadi bagi saya lah, saya lihat kalau kita nak mendekati atau nak pergi our first step to become an abrar, kita kena pegang kepada Quran lah. Kalau tengok Allah tunjukkan step dia. Betul, boleh tak kita buat macam tu, Ustaz? Baik, cuma satu je, saya setuju katnya. Baik, boleh ke macam tu? Sudah tentulah boleh. Sudah tentulah boleh. Memang hanya cukup dengan apabila seorang beri perhatian kepada satu ni sahaja, kan. Dan memang apa pun dia akan berbalik ke sini juga. Memang Allah akhirnya nak tarik kembali ke sini. Itu dia. Sama ada dengan zikir, sama ada dengan solat. Tujuannya nak balik ke Quran juga balik. Itu tujuan utama dia. Dan kalau kita melihat kepada susunan ini dan pada penyebutan Isma Rabbik ini, kan, pertama kita ada Al-Quran yang jika orang inginkan kekuatan, dia kembali kepada Quran. Dalam masa yang sama, Allah Azza wa Jalla tahu bukannya mudah untuk orang nak kembali kepada Quran. Betul tak? Kita, alhamdulillah, Allah beri pada kita peluang, kesedaran untuk beri perhatian kepada Quran. Tetapi setelah berapa lama? Kan, setelah 20, 30, 40 tahun yang kita kurang beri perhatian atau tak beri perhatian atau biasa-biasa je dengan Quran, lepas pada itu barulah Allah tarik. So nak kembali beri perhatian, nak menjadikan dia sebagai sumber kekuatan juga, itu satu perkara yang mencabar. Dan betapa Allah SWT faham kepada setiap hamba ni. Allah tak directly terus ajak untuk pergi kepada Quran. Sebab susah kan. Kita pun tahu nak ajak kita, anak-anak kita ke family nak baca Quran. Bukannya senang. Susah. Tapi Allah kata cukuplah bermula dengan satu nama dia dulu. Cukuplah dengan bermula satu nama dia dulu. Sebab itu perkenalkan salah satu nama Allah Azza wa Jalla kepada anak-anak kita contohnya. Ataupun kepada orang yang kita nak tegur dia, nak ajak dia kepada kebaikan, kepada Quran contohnya. Perkenalkan cukup dengan satu nama Tuhan yang kita ulang-ulang pada dia. Kalau contoh anak kita,
sekarang fokusnya adalah sedang bekerja dan mencari duit, sibuk dengan kehidupan kerana nak baru berkahwin, anak, nak kena bayar itu dan sebagainya. Maka perkenalkanlah nama Ar-Razzaq pada dia, agar cukup dia berpegang dengan satu nama Tuhan itu dalam kehidupan dia. Jangan bimbang, as long as ada satu itu, dia akan balik nanti, membawa dia kembali kepada Al-Quran yang mengandungi semua nama Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tak kuat dengan nak zikir-zikir semua ni, tapi dia masih lagi mungkin solat, contohnya lah kan, zikir tak apa-apa, tapi teruk-teruk pun perangai dia masih lagi solat lah, walaupun solat tu ujung-ujung waktu tak apalah, tapi dia masih lagi solat. Tetap dalam solat itu akan ada apa? Dalam solat itu akan ada bacaan Quran dia. Dan Nabi SAW adalah orang yang banyak baca Quran, dan waktu ataupun masa paling banyak Nabi baca Quran adalah pada waktu malam. Tapi kita tahu waktu malam Nabi buat apa yang paling banyak? Masa tahajud. Tahajud. So Nabi banyak baca Quran dan Nabi membacanya dalam solat. So dia adalah tentang Quran yang Allah nak bawa kembali. Dan solat itu, jika orang yang masih lagi solat, tak apa, dia masih lagi ada Quran yang disebut. Jika dia tak solat, dia sibuk dengan kerja dia, tak apa, kalau dia masih lagi ada satu nama Allah yang dia duk sebut Bismillah. Contohnya, masih lagi nak buat benda Bismillah, ataupun masih lagi ingat nama Allah Ar-Razzaq. Contohnya lah kan, pagi-pagi doa dulu, ya Allah Razzaq, murahkanlah rezeki. Padahal mungkin tak solat subuh pun, tak apalah, I don't want, tak apa. Nanti Allah akan bawa dia kembali kepada Al-Quran. Dah nampaklah, maknanya kan ada ayat yang dalam Al-Quran yang kata zikir paling utama ialah Al-Quran. Dengan menyebut Betul. Allah, nama Allah tu semua ada dalam Al-Quran kan. Baca Betul. Quran jugalah jadinya ya. Betul. Ya. So semua yang Allah jadikan dalam kehidupan ni, semua Allah nak bawa kepada Quran dan bawa kepada dia. Sebab itu kita pergilah kok mana pun, pusinglah kok mana, larilah kok mana pun, kita akan balik ke dia juga. Pusing-pusing akan itu juga. Dia sama, sebab seperti mana Nabi sebutkan dalam doa, la malja'a wala manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat untuk pergi dan tidak ada tempat untuk lari daripada engkau kecuali kepada engkau. So memang kita macam hamster tu, duk pusing, kita akan balik ke situ juga. Dan begitu juga Allah sebutkan pada penghujung surah yang surah Al-Jathiyah. Jadi Ustaz Pada penghujung surah Al-Jathiyah, ayat terakhir dalam surah Al-Jathiyah, Allah sebutkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda ayat-ayat kami di segenap pelosok bumi, wa fi anfusihim, dan pada diri mereka. Tujuannya apa? Di segenap pelosok bumi Allah tunjukkan apa? Allah tunjukkan siang, malam, matahari, bulan, pokok. Pada diri kita, pada kehidupan kita, nikmat Allah bagi, naik turun dalam kehidupan kita, nikmat, masalah, ujian, cabaran, semua tu ayatina, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla Allah berikan, tapi itu bukan dalam bentuk Quran. Itulah kehidupan kita. Sebab Allah tu hamba dia, tak semuanya bagi perhatian pada Quran, dan tak semuanya mudah diajak untuk nak kembali ataupun ajak nak baca Quran. Susah. Tapi Allah tetap bagi ayat-ayat Allah itu semuanya di langit, di bumi, dalam kehidupan kita. Semua ini nanti nak balik ke mana? Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehinggalah jelas kepada mereka bahawa Al-Quran tu benar. So nak bawa ke mana? Kehidupan kita ni, Allah nak bawa semua yang jadi dalam kehidupan ini kepada Quran balik. Itu je. Satu je. Dan itulah dia, kita perlu bekal kesabaran ini. Sama ada kita sedang nak pergi kepada Quran ataupun sedang berpegang pada Quran, apa pun yang related to Quran, itu perlu kepada kesabaran, dan Allah nak mengajar kita untuk membina kekuatan diri kita. Maka orang yang dia alhamdulillah boleh membaca Quran, itu yang terbaik. Jika contoh kan, orang yang anak-anak tu, kita contohnya kan, nak ajak baca Quran susah, maka lazimilah dengan menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla, okey. Dan ataupun tentang solat kan, paling tidak solat wajib itu beri perhatian. Dan masya-Allah, jazakallahu khair banyak atas perkongsian itu. Dan itulah kan, susunan Quran dia bukan kebetulan, itulah dia.
yang Allah inginkan. Dan dia macam satu perkara yang seronok kan. Saya tak tahulah, saya personally rasa seronok bila dapat perkara-perkara yang begini. Dia macam kita solve the puzzle tau. Kita akan rasa seronoknya. Dan kita macam nak pergi kepada puzzle yang seterusnya untuk nak buat, dan itu keseronokan yang masya-Allah yang tidak akan berakhir selagi kita bersama dengan Quran. Walaupun kita dah habis surat Insan ini nanti dan kita mula balik daripada mula, kita umpama buat new puzzle, dan kita bila selesaikan itu kita akan dapat satu excitement yang berbeza daripada yang awal tadi. Wallahu taala alam. Qul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' min nafsin la